jangan pandang di sana aja, di sini tak ada. Kita tak tahu. Ya, di mana-mana. Ya, maka ada seorang cendekiawan, seorang yang berpelajaran tinggi, mungkin profesor dan sebagainya. Dia mengatakan, dia membuat kenyataan berlakunya keadaan-keadaan yang kita bincangkan tadi ni, yang sekarang ni kita bincang ni, perzinaan yang berleluasa di kalangan remaja ni, antara puncanya ialah kebanyakan gadis remaja perempuan tidak dikhatankan, menyebabkan nafsu ni membuat-buat pada usia yang sangat cerita ni. Mungkin kerana ada kefahaman di kalangan mak bapak kita yang lebih saya ni, ya, yang diberi kefahaman bahawa mengkhatankan anak perempuan itu tidak wajib. Terutamanya di kawasan bandar besar. Kalau di kampung ni lain juga sikit, sebab untuk mak-mak bidannya masih ramai. Tapi bagaimana yang di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur dan sebagainya? Ya, macam mana? Ada juga saya ada jumpa satu klinik, dia menawarkan perkhidmatan berkhatan untuk lelaki, bayi lelaki dan bayi perempuan. Ada betul. Sini saya tak pastilah, tapi saya pernah tengok di tempat lain. Mungkin sini adalah. Dan doktor tu pastinya perempuan lah, sebab dia kata perempuan, takkanlah Dr. Razi yang buat. Tak mungkin. Dr. Razi kalau kata lelaki memang dia buat. Kalau perempuan tu dia tak buat lah. Mungkin dia akan minta pertolongan daripada doktor perempuan kita di sini lah. Okay. Jadi itu dia. Jadi sekarang ni kita faham dalam buku ni berkaitan untuk perempuan juga adalah wajib. Baik, di bawah tu sepotong hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lirijal makramatun linnisa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan merupakan khitan bagi kaum wanita. Ini sadaran setengah-setengah ulama yang mengatakan berkhatan itu bukan wajib. Tetapi nanti kita akan bincang kenapa khatan lelaki itu wajib dan kenapa khatan perempuan itu wajib. Kita akan bincang nanti. Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang bersabda Nabi SAW pada seorang lelaki yang baru memeluk agama Islam, alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya buanglah daripadamu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya itu sebab sekarang ni kita mengisyorkan kepada orang-orang yang memeluk agama Islam, mualaf, supaya mengadakan proses berkhatan. Malah ramai juga, saya dapat tahu ramai juga yang non-Muslim pun yang berkhatan sekarang. Jadi memang dulu pernah saya cakap, saya pun pernah cakap sebab saya kata, kita kalau orang-orang yang mati aksiden ni, mati kemalangan dan sebagainya, mati terbakar dan sebagainya, kita nak tahu dia Muslim tak Muslim, kita tengok pada kemaluan dia. Kalau lelaki kalau bersunat, dia tu Muslim. Kalau tak bersunat, dia tu bukan Muslim. Tapi kata ini sekarang pun tak boleh pakai tak? Sebab banyak juga non-Muslim yang telah berkhatan. Sebabnya nanti kita akan bincang. Sampai ni kita akan bincang. Baik, begitu juga bagi kaum perempuan. Jadi sama juga, serupa juga. Macam kita punya saudari kita ialah Malaysia Rania kan. Dia kenalah melalui proses tu. Walaupun dia dah dewasa, dah 20-an pun, kerana dia memeluk agama Islam, dia kena menjalani proses tu. Cuma waktu perjalanan, ni kita cerita secara dakwah je lah. Waktu orang mu'alaf ni belum memeluk Islam, dia masih berjinak-jinak dengan Islam, menghadiri kelas-kelas agama Islam di Perkim dan lain-lain tempat, kita tidak menyebut benda itu. Kalau kita sebut nanti, kalau you masih Islam, you kena potong tau. Besok lusa dia cancel lah. Tak berani kan. Kita tak sebut benda tu.
Bila dia memeluk agama Islam, dia dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru disebut pada dia. Dia kata sekarang ni anda dah memeluk Islam. Untuk menjaga Islam ni menekankan kebersihan diri, untuk memastikan anda bersih 24 jam setiap masa, boleh mengerjakan solat dan sebagainya. Anda mestilah berkhatam. Ya. Dan khatam pun sekarang tak sakit. Bukan macam saya dulu. Bukan macam suami kita tu apa-apa. Suami kita dulu, dia masa nak khatam dulu, dia dah lari tu. Dia menyuruh bawa serkap ayam tu. Wah, kemudian dengan mak bapak mertua kita cari mana pergi dul. Cari tak jumpa. Merata tempat rupa dia menyuruh bawa serkap ayam. Macam mana tu pasal ayam tu bunyi kak. Oh, bagi saya. Kau dalam ni ya. Kecil perut dul tu. Mau tak mau letak atas mata pisang lah. Ayah kena pegang tu. Itu dulu. Sekarang senang sangat. Okay. Tak ada apa. Saya kalau dapat dah teknologi, katalah saya ni minta wal ayazubillah lah, saya masih trauma sebenarnya, walaupun dah 30 tahun benda tu berlalu, masih trauma. Kalaulah saya ni waktu nak khatam tu berhadapan dengan teknologi sekarang, 2 kali sunat tak apa. Sikit je lah. Betul, tak berdarah pun, sikit je. Teknologi sekarang. Itu dia. Makna kata mualaf sekarang, kalau dia takut nak bersunat selepas memeluk Islam, itu adalah ketakutan yang dia tak ada apa pun, sikit lah. Tak ada apa, kan? Sebab benda tu wajib, dan benda tu untuk kebaikan diri kita masing-masing, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik. Seorang anak yang baru lahir disunatkan untuk berkhatam ketika berusia 7 hari. Namun kiraan ini tidak berkira hari ia dilahirkan. Perlu diingatkan juga agar keadaan tubuh badan si anak selamat dan tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Ini dia. Maknanya proses khatam ni bukan sembarang orang buat. Dia perlu seorang yang pakar. Dia tak boleh mentam je. Dia kena seorang yang macam Dr. Razi, dia dah berpengalaman luas. Boleh. Tak boleh kita FE tu baru keluar daripada kolej perubatan terus kita suruh dia mengkhatamkan budak. Jangan, kita potong habis orang. Okay, tuan-tuan, saya benda-benda macam tu bila saya baca trauma juga. 3 hari 3 malam saya tak lalu nak makan. Suruh trauma, seolah-olah macam kita pula yang menghadapi benda tu. Pasal kita pun ada benda tu. Betul. Ya Allah, bayang kalau kita duduk di tempat orang tu, di tempat budak ni, macam mana agak menanggung derita semua hidup. Jadi proses mengkhatam itu seperti mana